Ya Syahida, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hanya 50% daripada kira-kira 18,000 penduduk perumahan Taman Telipuk Ria Tuaran yang kini menjalani Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD tampil membuat saringan COVID-19. Justru penduduk yang belum berbuat demikian diminta segera menunaikan tanggungjawab mereka sepanjang tempoh PKPD yang dilanjutkan sehingga 24 Disember ini. Ketua Polis Daerah Tuaran DSP Muhammad Hamizi Halim berkata, ujian saringan itu penting bagi memastikan penularan pandemik COVID-19 dapat dikawal demi keselamatan diri, keluarga dan masyarakat. Saya mengharapkan benda ini daripada penduduk di Telipuk Ria sana, turunlah. Jangan lagi bersembunyi di rumah masing-masing, turun memberi kerjasama. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM selepas merasmikan program Jalinan Murni PDRM di Kampung Penimbawan Tuaran. DSP Hamizi berkata penduduk yang bekerja dalam perkhidmatan penting yang selesai membuat saringan dan disahkan negatif COVID-19 akan diberi kelonggaran untuk bekerja. Usahawan kraft tempatan yang terjejas akibat penularan pandemik COVID-19 kini boleh memanfaatkan platform urus niaga dalam talian e-marketplace MyCraft Shop yang diwujudkan Kraft Tangan Malaysia. Pewujudan platform berkenaan merupakan antara pelan pemulihan ekonomi agensi itu bagi membantu usahawan memasarkan produk masing-masing. Platform yang berkonsepkan Global Reach Local Identity itu berfungsi sebagai hub informasi berkaitan industri kraf negara selain menawarkan perkhidmatan jual beli secara dalam talian. Ia antara lain melibatkan hasil tekstil, hasil rimba, hasil logam, hasil tanah dan aneka kraf yang diolah menjadi pakaian, aksesori fashion, cenderahati dan hiasan rumah. Pengarah Kraft Tangan Malaysia Cawangan Sabah Fazlin Muhammad Zak berkata, inisiatif itu bukan sahaja sebagai hub kraf, malah menyediakan bantuan teknikal dari segi fotografi, penyediaan video, suntingan gambar dan keterangan produk sehingga proses muat naik ke dalam e-marketplace. Ia bagi memudahkan komuniti yang kurang mahir dalam bidang berkenaan. Di negeri Sabah sendiri terdapat 31 usahawan yang terlibat secara langsung dan disasarkan sehingga hujung tahun ini, di bulan Disember ini, kita sasarkan lebih lagi usahawan di negeri Sabah terlibat dan Kraft Tangan Malaysia Cawangan Sabah juga mensasarkan sebanyak 200 lagi produk baru bakal dimuat naik. Fazlin yakin dengan adanya MyCraft Shopee, kepelbagaian produk Kraft Sabah yang unik mampu dipasarkan secara lebih meluas sekaligus membantu merancakkan semula ekonomi negara. Sehubungan itu, beliau meminta usahawan Kraft Sabah mendaftar sebagai usahawan di bawah MyCraft Shopee dalam talian secara percuma. Usaha menyalurkan bantuan bakul makanan kepada penduduk terkesan pandemik COVID-19 diteruskan oleh pelbagai pihak. Antaranya Parti Islam se-Malaysia PAS Sabah yang menyasarkan pengagihan 20,000 bantuan bakul makanan kepada penduduk terjejas di seluruh negeri. Setiausaha PAS Sabah Dr. Ali Akbar Gulasan berkata setakat ini lebih 6,000 bantuan bakul makanan telah diagihkan kepada penduduk yang dikenal pasti. Bantuan itu disalur melalui dana PAS Sabah dan peruntukan kerajaan negeri serta beberapa badan bukan kerajaan NGO di Sabah. Beliau menyatakan demikian ketika diminta mengulas mengenai program sentuhan kasih PAS Sabah selepas jelajah pantai timur Sabah di Kampung Pasir Putih, Tawau. Lebih 130 bantuan bakul makanan diagihkan kepada penduduk terjejas di daerah Tawau dan Kalabakan dalam jelajah kali ini. Dr. Ali Akbar yang juga adun dilantik berkata, program seterusnya akan menyantuni penduduk di daerah Pitas dan Ranau. Beliau berharap bantuan ini sedikit sebanyak dapat meringankan beban keluarga yang terjejas untuk membeli keperluan dapur.
Baik, situasi semasa wabak denggi dan kolera di Sabah. 10 kes baharu wabak denggi dicatat di 6 daerah semalam, menjadikan jumlah kumulatif penyakit bawaan nyamuk Aedes itu kini meningkat kepada 3,917 kes. Daerah Tawau mencatat bilangan kes baharu tertinggi dengan 3 kes, diikuti Kota Kinabalu dan Sandakan masing-masing 2 kes dan masing-masing 1 kes denggi di Lahadatu dan Tenem. Berdasarkan infografik Pengarah Kesihatan Sabah, Datuk Dr. Christina Rundi, sehingga semalam sebanyak 8 wabak aktif denggi dikesan di seluruh negeri, iaitu masing-masing 3 di Kota Kinabalu dan Tawau, manakala selebihnya di Lahadatu dan Semporna. 3 lokaliti wabak aktif denggi di Kota Kinabalu ialah Kampung Tebobon yang merupakan kawasan hotspot dengan kumulatif kes sebanyak 20, Taman Fuyen Fasa 4 dan Kampung Unggun yang masing-masing mencatat 2 kes kumulatif. Status wabak di kedua-dua kawasan bagaimanapun terkawal. Daerah Tawau turut mencatatkan 3 lokaliti wabak aktif denggi iaitu di 107 Batu 10 Padang Tembak, AP 03 Batu 2 Lorong Sadani dan 56 Kampung Berantian, kesemuanya terkawal. Manakala 2 lokaliti wabak aktif denggi di daerah Lahadatu dan Semporna juga terkawal. Antara gejala demam denggi ialah sakit perut dan cirit-birit, muntah-muntah, demam dan sakit kepala, sakit otot dan sendi serta ruam merah. Jumlah kematian akibat wabak denggi di Sabah kekal 16 kes. Sementara itu, tiada pertambahan kes baharu wabak kolera semalam menjadikan jumlah kumulatif kekal 158. Baik, sekian dahulu paparan berita dari Sabah petang ini. Bersama-sama kita mencegah penularan COVID-19, kita mesti menang. Baik, kembali semula bersama Syahidah di Angkasa Puri. Silakan, Syuh.